Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hantaran ni tak perlu banyak pun tak apa dan tak perlu berjenama. Saya just gunakan hantaran keperluan selepas kahwin. Kalau dah waktu pandemik ni, tak payah fikir pasal hantaran. Fikir pasal yang wajib je. Macam mas kahwin dan barang batal semayang ke. Kau bertanya akan cintaku padamu. Jangan pernah kau ragu, ku selalu di dekatmu. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton Wanita hari ini. Bertemu kembali untuk siaran 28 November 2020 bersama saya Rina dan juga Uyaina. Yes, saya. Apa yang pasti hari ini hari Sabtu di WHI Extra, kami ada pelbagai pengisian menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Saya yakin Rina, mata penonton semua dah tertumpu kepada apa yang berada di hadapan kita. Ini yang menarik akan kami kongsikan pada hari ini. Tetapi sebelum itu, kita ingin bersama dengan Encik Ebi Halim Al-Firdaus dari Tabib Azli. Silakan. Ya, terima kasih Rina dan juga Uyaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari syarikat Tabib Azli ingin memperkenalkan kepada anda produk-produk keluaran kami. Yang pertama sekali yang warna hijau ini iaitu jus Peria Kata. Jus Peria Kata ini kami gabungkan bersama-sama dengan bahan-bahan lain ya, seperti tumbuh-tumbuhan lain herba iaitu tunjuk langit, misai kucing, gajah tarik, mengkudu dan juga kita masukkan sekali ekstrak stevia. Jadi berfungsi untuk anda yang mengalami masalah gula dalam darah yang terlalu tinggi melebihi paras normal, insya-Allah cuba amalkan secara istiqamah kerana sudah terbukti di dalam Peria Kata ini dia mengandungi phytoinsulin, mengandungi bahan aktif seperti alkaloid dan juga carantin yang boleh membantu menurunkan paras gula di dalam darah kita. Okey, dan yang kedua jus bilberry. Jus bilberry ini mempunyai antioksidan yang cukup tinggi dan saya boleh katakan ia merupakan baja untuk kesegaran dan kesihatan mata kita kerana kami gabungkan jus bilberry ini bersama-sama dengan lobak merah ataupun carrot dan juga kita gabungkan sekali dengan ekstrak tomato, ginkgo biloba, brokoli. Ia amat perlu dan amat berkhasiat untuk kesegaran mata kita. Jadi ingat saudara, mata merupakan satu anugerah yang tak ternilai harganya. Jadi jika anda amalkan ya kedua-dua produk ini, insya-Allah kesihatan kita lebih baik dari sebelum ini dan kita cuba capai kesihatan pada tahap yang cukup optimum. Dan selain daripada itu juga kami di Tabib Azli juga turut mengeluarkan yang terbaru yang terkini yang tak dapat saya bawakan pada hari ini iaitu jus Peria Kata kunyit hitam plus moringa. Yang ini juga memang amat baik diamalkan oleh anda yang mengalami masalah gula dalam darah yang berlebihan dan juga sudah rasa kebas-kebas dan sebagainya. Jadi untuk dapatkan produk-produk lain juga keluaran Tabib Azli, boleh hubungi talian terus kami hotline 0109068888 ya, 0109068888 ataupun layari website www.tabibazli.com. Baik, terima kasih Cik Ebi Halim dari Tabib Azli selaku pegawai pemasaran. Seperti apa yang diwawarkan oleh Uyaina sebentar tadi, kalau penonton wanita hari ini dah cukup perasan apa yang ada di depan mata kita ini. Ini bukan kita nak mengundang anda untuk ke majlis pernikahan, tetapi sebenarnya nak memberikan sedikit idea untuk anda yang mungkin dalam suasana kita melalui fasa ataupun normal baharu ini, ada yang bercadang untuk meneruskan majlis
mereka. Tapi hari ini kita nak berkongsi bagaimana anda mungkin boleh membuat hantaran secara minimal di suasana ataupun di situasi normal baharu ini. Betul. Hari ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa dan juga ada satu paparan menarik yang saya kira akan membuka minat dan memberi ilham kepada anda semua tentang hantaran perkahwinan normal baharu ini. Selain itu, Rina, sekiranya anda di rumah ada sebarang soalan ataupun nak berkongsi pengalaman anda juga, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Baik, sekejap lagi kita nak bersama dengan tetamu undangan kami untuk berkongsi lebih lanjut bagaimana mungkin idea yang paling ringkas, paling menarik untuk anda yang bakal melangsungkan hari bahagia anda walaupun dalam suasana normal baharu. Semuanya seketika nanti. Rina nak kahwin kan? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hantaran ni tak perlu banyak pun tak apa dan tak perlu berjenama. Saya just gunakan hantaran keperluan selepas kahwin. Kalau dah waktu pandemik ni, tak payah fikir pasal hantaran. Fikir pasal yang wajib je. Macam mas kahwin dan barang batal semayang ke. Duit hantaran pun ikutlah persetujuan antara belah lelaki dan belah perempuan. Peralatan elektrik tu yang kita boleh guna untuk seharian kita di masa akan datang. Tapi kalau saya personally, saya rasa pandemik ni kita tak payah kot ada hantaran, kita buat yang wajib saja. Sebelum ni hantaran biasa kita buat berulang-ulang, sekarang kita hanya boleh buat fokus pada hanya yang penting seperti mas kahwin dan batal lahir semayang. Kalau kita dapat minimalistkan barang-barang hantaran ni, jadi kita boleh proceed to the next step. Maksudnya majlis ke, kalau lah boleh dibuat majlis, kalau tak boleh buat majlis pun kita boleh fikir benda lain macam kehidupan selepas berkahwin. Yang asas adalah cincin, mas kahwin dan juga hantaran lah. Lamin saya hanya DIY menggunakan barang-barang yang sedia ada di rumah. Dia jimat dari segi kos, makan, jemputan, bridal. Saya pun cadangkan untuk buat satu hari tu nikah dengan sanding je. Norma baru ni kita boleh jimat banyak sangat. Macam saya, kos hanya saya fokus pada baju nikah dan makeup dan cameraman. Dalam situasi kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, dalam suasana normal baharu, pastinya ada ramai dalam kalangan kita, boleh kata majoriti terkesan dengan situasi ini. Apatah lagi bagi bakal raja sehari yang sememangnya dah merancang 2-3 tahun dahulu nak kahwin tahun 2020. Tahun pun cantik. Apatah pula bila kita dah sampai hujung tahun ini, ramai yang terfikir nak teruskan ke ataupun kita nak tangguh lagi. Tapi bagi anda yang nak meneruskan majlis, mungkin ramai yang dah fikir untuk menjimatkan bajet. Walaupun mereka merasakan hantaran ini sebagai satu elemen yang sangat penting, Yana, tetapi mungkin kita boleh berubah sedikitlah dari segi cita rasanya. Betul. Hantaran perkahwinan normal baharu ini yang akan kami bawakan kepada anda pada hari ini. Untuk itu, mari saya perkenalkan tetamu istimewa kami di studio Wanita hari ini. Kita bersama dengan Nur Izzati Zulkifli dari Petals Plush. Ya. Apa khabar Izzati? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih. Okey, dan di hujung sana kita bersama dengan Nurul Janah Latif dari thehantaran.nj. Saya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, baik. Rina, kalau kita bercakap pasal hantaran ni kan, kalau kita saksikan paparan tadi, rata-rata mengatakan tak apa kalau tak ada hantaran sekalipun dalam situasi COVID-19 sekarang ini, pandemik yang berlaku. Tetapi kalau kita bercakap tentang perkahwinan, memang tak boleh lari daripada hantaran daripada dulu sehinggalah sekarang. Untuk Izzati sendiri, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya yang membezakan hantaran di situasi COVID-19 ini dengan hantaran yang sebelum berlakunya pandemik ni? Okey, saya sebelum COVID melanda, hantaran saya dalam seminggu tu adalah kita keluarkan dalam 50 ke 70 dulang. Permintaan yang agak tinggi. Tapi sejak COVID ni kita terima dalam 30 ke 50 dulang saja. Banyak pengantin yang macam kalau dulu tempatnya 7 balas 5, 9 balas 7, sekarang ni mereka lebih banyak 1 balas 1. Maksudnya satu pihak lelaki mas kahwin dan pihak perempuan balas cincin. Macam tu. Okey, jadi kita dah kecilkan dari segi bilangan hantaran itu sendiri. Ya. Bagi Janah pula, kalau kita lihat
memandangkan ramai juga dalam kalangan yang memberi pandangan tadi merasakan bahawa elok dijalankan rukunnya sahaja. Kalau kita tengok hantaran ni sebagai adat dalam sesebuah majlis. Bagi mereka yang masih lagi nak meneruskan adat ni, kata nak juga ada hantaran untuk majlis mereka. Apa mungkin idea yang Jannah sendiri rasa sesuai dalam keadaan sebegini? Dari segi kosnya, dari segi dekorasinya, boleh diminimaliskan? Okey, seperti Zati katakan tadi, apabila kita dalam COVID-19 sekarang ni, jadi dulang hantaran kita terpaksa minimizekan jumlah kan. Betul. Sebelum ini kita 5 balas 7, 7 balas 9 seperti kan. Okey, jadi kita ambil inisiatif untuk kurangkan jumlah seperti permintaan daripada customer dan satu gubahan satu hantaran tu kita boleh combinekan, contohnya mas kahwin dan juga untuk cincin lah. Satu dulang kita letak 2 barang. Yes, Bukan berbezalah dulang itu. Okey. Menarik bila idea yang diberikan oleh Jannah tu tadi, sebab secara tak langsung apabila mengurangkan dulang itu bererti berkurangnya juga dari sudut kos. Dan mungkin Zati boleh kongsikan, kalau sebelum ini per dulang, satu dulang itu berapa harga yang biasa diletakkan oleh Zati? Anggaran. Anggarannya. Dan sekarang apabila sudah terjadinya COVID-19 ini, adakah berlaku pengurangan yang banyak ataupun bagaimana? Kalau di Peter Plush, harga kami berdasarkan dulang yang dipilih oleh para klien kami. Contohnya kami bermula dengan harga RM35 sedulang dan untuk yang high end punya RM45 dulang. RM45 sedulang. Design adalah bebas. Jadi untuk kalau klien tu suka bunga yang penuh tapi dengan bajet yang rendah, boleh pilih dulang yang berharga bermula dengan harga RM35. Okey, tapi masih lagilah mengikut apa kemahuan dan kehendak Raja Sehari. Betul. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya mungkin dalam tempoh sebegini, saya kata tadi, ramai yang terkesan. Betul. Dan pastinya mereka juga tak nak ketinggalan untuk mengikut adat ini. Ada dulang hantaran daripada kedua-dua pihak, lelaki ataupun perempuan. Adakah sebenarnya Jannah merasakan penting juga daripada pihak pembuat hantaran sendiri untuk mungkin mengurangkan bajet, orang kata memudahkan kedua-dua pihak? Di pihak Jannah sendiri masih lagi berterusan perniagaannya dan di pihak pengantin mendapat dalam kos yang mampu milik, kata orang. Jadi waktu sekarang ni kita meletakkan harga yang mampu milik lah, tak lebih daripada 50 setakat ni. Dalam 40 hingga 45, jadi saya rasa jumlah ni adalah semua klien mampu untuk memiliki dan mengikut adat jugalah. Eloklah tu Yana, sebab dulang hantaran pun dah berkurang daripada 9 mungkin dah jadi 5, dah jadi 3. Malah ada yang 1. Jadi tak ada masalah lah kan untuk mereka mendapatkan khidmat daripada pembuat hantaran ini. Ya, betul. Sebelum kita bersama dengan Jannah dan Izzati di sebelah sana untuk melihat sendiri hasil-hasil dulang yang dibuat oleh anda berdua, Yana nak bertanya juga kepada Izzati, dari segi konsep, design, sebenarnya kalau konsep dan design pre-COVID-19 dan sekarang ini sepanjang tempoh COVID-19 ini, adakah desainnya berbeza ataupun sebenarnya masih lagi sama, cuma lebih menerapkan konsep minimalis? Betul ataupun tak? Untuk customer Izzati, ramai yang sukakan bunga penuh, bunga kepuk-kepuk. Masih lagi ada permintaan tu? Masih lagi. Kalau nak, jaranglah request untuk half dulang. Selalunya memang penuh, Kak, saya nak penuh macam tu. Jadi kalau sebelum COVID pun dengan 11 COVID pun sama permintaan je, macam bunga nak kepuk-kepuk macam tu. Masih penuh juga. Masih penuh juga. Kalau Jannah sendiri, apa mungkin tips yang paling sesuai kita nak berikan kepada mereka bakal Raja Sehari kan dalam situasi sebegini, untuk kita ingatkan juga, kalau nak ikutkan kita semua nak yang meriah, nak yang menarik, tapi mungkin juga dalam keadaan sekarang tetamu pun dah berkurang kan. Yang dijemput hanyalah dalam kalangan ahli keluarga. Apa tips yang boleh diberikan kalau mereka masih lagi nak mengadakan dulang hantaran ini? Okey, ada setengah klien dia menganggap hantaran tu adalah satu penting, ada satu perkara yang penting juga dalam majlis mereka kan. Jadi mereka nak menjadikan hantaran juga salah satu kenangan dalam gambar akan datang, untuk ditatap akan datang kan. Jadi sebagai contohnya sekarang ni untuk mengurangkan kos, kita juga
ada membuat hidden hantaran. Kita back kepada zaman-zaman dululah, kan, zaman-zaman kita orang tua. Jadi kat situ kita boleh kurangkan kos. Contohnya barang dalam hidden tu kita tak nampak kan. Jadi that's why kita boleh letak apa-apa saja barang dalam tu. Contohnya ataupun sebagai dummy saja. Ada setengah klien, dia orang sangat kreatif, dia orang request untuk letak macam gula, tepung just untuk memberatkan dalam hidden tu sajalah. Jadi itu adalah dapat mengurangkan kos pada bakal pengantin jugalah. Baik, ini yang sebenarnya kita nak tahu. Sebab kalau nak diikutkan trend ini, sebenarnya zaman nenek moyang kita dulu lagi dah ada kan. Sebab nak pergi jauh, lokasi untuk masuk meminang ataupun bernikah itu terlalu jauh dan ada hidden hantaran. Tapi bagi mereka, penonton mungkin tak ada gambaran. Betul. Saya sebenarnya sangat-sangat sukakan hidden hantaran ini. Mungkin boleh dijadikan nota penting untuk saya sekiranya nak membuat perkahwinan nanti. Dan ini dan ini juga yang kami nak kongsikan bersama dengan anda, satu paparan menarik tentang hidden hantaran. Yang nak tengok Ena? Saya. Konsep hidden hantaran pernah diguna pakai oleh masyarakat Melayu zaman dahulu. Kini ia kembali menular. Nur Syafinas Muhammad Hanif, 25 tahun, mula membuat hidden hantaran sejak setahun yang lalu. Dia beranggapan konsep ini sangat ringkas dan minimalis, namun tetap elegan serta tampak mewah. Saya start buat hidden hantaran ni sejak tahun lepas sebenarnya, Mei. Sebab saya rasa yang tu satu trend yang cantik dan saya berminatlah dengan trend tersebut. Bila mula-mula saya nak buat tu memang tak ramai yang buat hidden hantaran time tu. So saya think it's a special thing yang saya nak mulakan dan start trend yang baru. Hidden hantaran berbeza daripada hantaran konvensional. Konsepnya menjadikan barangan hantaran sebagai rahsia dengan membalutnya. Jika zaman dahulu, kain batik seringkali digunakan sebagai balutan, namun kini ia dipelbagaikan. Ada barang kat dalam, tapi dia depends kepada certain individu. Diorang request sebab kalau dah tak nampak tu, nak letak pun boleh, tak letak pun boleh. Tapi kebanyakannya memang akan letak barang kat dalam. Baru special kan, nak buka macam hadiah. Terdapat beberapa jenis ikatan yang dihasilkan oleh Syafinas. Antaranya ialah ikatan sanggul dan juga ikatan ribbon. Dia sangat menitik beratkan kepuasan pelanggan dan bakal pengantin boleh memilih sendiri warna dan dekorasi mengikut citarasa. Sebenarnya nak kata susah tu tak ada, diikut kepada kreativiti orang tu tersendiri. Kalau the more decoration kalau diorang nak, lagi cantiklah hantaran tu. Selain hantaran, Syafinas juga menyediakan kubahan sirih junjung. Mengikut adat rasa Melayu, sirih junjung adalah perkara yang wajib dalam setiap majlis pertunangan atau perkahwinan. Selain menjadi penyeri dan juga pelengkap majlis, ia membawa maksud tersirat. Lipat sirih itu memang main lah. Kalau tanpa sirih itu memang tak cantik lah hantaran yang lain kan. Sebab dia macam kepala. Yang lain tu sebagai pengiring je. So bila kita bawa tapak sirih tu, dia istimewa macam kahwin. Jadikan benda tu cantik. Orang kata tapak sirih ni dia melambangkan asam garam kehidupan. Hasil perbincangan dengan pelanggan, Syafinas akan cuba sebaik mungkin untuk merealisasikan dekorasi hantaran yang diimpikan. Okey, itu salah satu idea bagi mereka yang seperti Yana sukakan hidden hantaran. Itu idea yang pertama. Idea yang kedua, kita masih lagi nak mengekalkan orang kata dari segi dekorasi bunga-bungaan. Ini memang sangat ringkas dan palingnya saya kira diminatilah oleh bakal Raja Sehari. Ya Jana? Ya, betul. Kita nak gunakan, kalau kita tengok kat sini, kita ada tempat untuk meletak cincin. Dan pastinya ini adalah antara dulang utama juga. Sekali dengan wang hantaran, betul? Betul. Okey, baik. Jana, apa sebenarnya yang mungkin boleh kita bezakan kalau untuk Raja Sehari ini dia memilih untuk membuat hantaran dalam norma baharu ini? Okey, untuk sebagai idea lah kepada bakal pengantin. Okey, contohnya sekarang kan macam pejabat agama telah mengehadkan jumlah yang untuk datang kan. Jadinya sekarang ni kita pun boleh kurangkan dulang. Contohnya satu dulang, kita boleh combinekan
dengan meletakkan cincin dan juga wang hantaran lah. Ini sebagai contoh lah kan. Ini yang paling ringkas dan juga menarik. Masih lagi anda boleh mencantikkan dulang hantaran. Sebab kadang-kadang Jana, impian bakal raja sehari ini kita faham. Betul. Perkahwinan ataupun impian majlis tu orang kata sekali seumur hidup insya-Allah. Tapi masalahnya kan bila kita dalam situasi sebegini ada banyak perkara yang menjadi limitasinya, ada keterbatasannya. Kalau Jana sendiri kan perkara apa ataupun barang hantaran apa yang perlu kita kekalkan dalam norma baharu ini? Andai katalah dalam kalangan bakal Raja Sehari ini masih lagi nak mengekalkan adanya dulang hantaran ini. Okey, saya rasa satu perkara yang sangat penting adalah mas kahwin lah. Itu perkara wajib yang kena ada dalam ni. Okey. Lagi selain tu, apa lagi? Mungkinlah dia bercadang untuk meletakkan 3 atau ke 5 hantaran. Okey. Mungkin Al-Quran dan juga sejadah. Saya rasa itu sangat berguna untuk dan saya kira perkara-perkara yang boleh kita satukan kita boleh letak dalam satu dulang hantaran kan? Ya, betul. Okey. Baik, Jana sekarang menggunakan bunga hidup ya untuk kita cantikkan dulang dekorasi ni. Bagi anda di rumah, mungkin kadang-kadang sebab kita memikirkan ada banyak penjibatan yang boleh dilakukan ketika pandemik COVID-19 ini, anda bercadang untuk melakukannya sendiri. Kalau mereka masih lagi nak menggunakan teknik bunga dalam dulang hantaran ini, ringkas yang paling mudah Jana dari segi nak menggubah bunga ini. Kalau saya tengok kan, Jana hanya menggunakan span yang kecil je. Ya, betul. Okey, nak dapatkan idea untuk menggubah tu sebenarnya dia macam mana Jana? Ikut kreativiti ke atau boleh belajar sebenarnya? Sebenarnya kalau macam orang yang kreatif, mungkin dia pandang saja dia dah tahu macam mana step dia nak buat kan. Wow, pandang saja Kalau macam yang ni, macam ni kita akan susun bunga yang besar-besar dulu kan. Ikut pada kesesuaian, tengok pada semua tempat lah. Kita susun bunga yang besar and then seterusnya baru kita susun untuk bunga-bunga yang kecil lah. Faham. Kalau kita lihat kat sini ada dekorasi dulang hantaran yang memang penuh dengan bunga-bungaan yang mana Janah dan juga tadi Zati sentuh, ramai dalam kalangan pengantin memang masih lagi mengekalkan elemen ataupun dekorasi sebegitu. Ini ramai juga kita melihat dalam kalangan orang kata bakal pengantin memilih untuk menggunakan kotak kaca ini. Dalam tempoh sebegini, di waktu kita melalui fasa norma baru ini, masih lagi ada permintaan ataupun tidak? Masih ada, sebabnya apa yang kita apply di atas dulang, kita juga boleh apply hantaran di dalam kotaknya. Sebagai contoh, yang ini kita boleh tengok. Ada juga cincin dan juga mas kahwin lah. Itu sangat lengkap untuk memudahkan pengantin bawa ke pejabat agama ataupun mengadakan majlis. Sebab kadang-kadang saya kira dari segi nak memudahkan mereka membawa hantaran ini juga penting. Bila dah ada kotak kaca ini, sekurang-kurangnya kita tahu dari segi dekorasi dan juga barang-barangnya terjamin lah ya. Ya, betul. Dia akan kekal dekorasinya. Okey, Jana, bagi mereka di luar sana mungkin masih lagi mencari, mungkin ada dalam kalangan pengantin kan nak melangsungkan majlis pada hujung tahun ini ke ataupun di awal tahun hadapan, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan perkhidmatan Jana sendiri? Okey, untuk sekarang ni pun kita dah open slot untuk tahun 2021 sebab memang ramai sangat permintaan sekarang ni sebab kan sekarang kan ramai untuk buat perubahan tarikh dan postpone ke tahun hadapan. Betul. Jadinya untuk bakal pengantin yang ingin membuat tempahan boleh ke Instagram kami iaitu @thehantaran.nj dan kat situ ada semua detail dan juga contoh-contoh hantaran yang boleh menjadi inspirasi kepada semua. Baiklah, bagi anda boleh buka Instagram sekarang, tengok yang mana dah berkenan tu, teruslah hubungi Jana untuk mendapatkan perkhidmatannya. Terima kasih Jana. Okey, satu lagi yang kami nak kongsikan bersama dengan Yana dan juga Izzati. Ada mungkin dekorasi yang berbeza menjadi pilihan anda. Silakan. Terima kasih Rina dan juga Jana. Memang menarik bila kita tengok hantaran di dalam kotak kaca. Dan kalau anda lihat di hadapan Yana sekarang ini adalah sedikit berbeza di mana ia menggunakan hantaran bunga penuh. Okey, Zati. Mungkin Zati boleh kongsikan antara gubahan bunga penuh yang ada di atas meja ni. Okey, gubahan di sini
Izzati lebih banyak bermain dengan warna. Contohnya kalau klien Izzati sukakan warna yang macam pinkish, Izzati akan suggest buat macam roses atau dengan baby breast. Dan kalau Izzati lebih kepada barang, contoh kalau barang lelaki, Izzati akan suggest warna yang gelap seperti purple gelap ataupun biru. Seperti ini. Yeah. Jadi warna memainkan peranan jugalah untuk melihat dari pihak belah pengantin perempuan ataupun pengantin lelaki. Okey, baik. Yang Zati nak tunjukkan demo hari ini bersama dengan penonton wanita hari ini, apa dia? Okey, hari ini saya nak tunjukkan demo bagaimana nak buat gubahan artificial menggunakan artificial hantaran. Penuh, dulang penuh. Kepada penonton di rumah. Baik, dan ini antara bunga-bunga yang digunakan. Betul. Okey, boleh mulakan. Okey. Dan mungkin sambil-sambil Zati buat ni kan, Zati boleh kongsikan juga. Sebenarnya apa lagi idea-idea selain daripada gubahan bunga sebenarnya yang menjadi permintaan dalam kalangan pelanggan ataupun bakal Raja Sehari? Permintaan macam mana? Permintaan dari segi hantaran, selain daripada gubahan bunga, apa lagi yang menjadi permintaan mereka? Selalunya customer Izzati sukakan bunga tangan ataupun bunga telur songket, tapi bunga telur songket Izzati masih lagi belajar. Izzati akan suggest lah kawan-kawan Izzati yang buat servis macam tu. Tapi untuk bunga tangan kita ambil, cumanya kita kena prepare sehari sebelum. Jadi kalau klien tu dekat dengan rumah, sebab Izzati base pada Taman Seru Gombak. So kalau dekat dengan rumah kita boleh ambil lah. Kalau macam jauh sampai Melaka, kita suggest orang lain IG lain. Tapi mesti pernah mendapat permintaan dari Melaka. Melaka, betul. Kita pernah Melaka, Seremban kita pernah dapat. Okey, baik. Dan dari segi nak buat tempahan ni pula Zati, berapa lama sebelum tarikh perkahwinan Raja Sehari itu sebelum mereka perlu membuat tempahan? Untuk Izzati perlukan barang dihantar kepada Izzati dalam tempoh 2 minggu sebelum mereka nak collect. Sebab ni bertujuan untuk Izzati nak tengok kalau contohnya barang tersebut kecil ke apa, Izzati nak kena sediakan macam box, contohnya macam makanan, buah, Izzati akan sediakan bakul. Jadi klien perlu beritahu Izzati dulu apa barang diorang yang diorang nak buat untuk hantaran mereka. Faham. Jadi dari sudut barangan itu klien ataupun pelanggan perlu sediakan sendiri. Cuma dari segi dekorasi adalah dari Izzati. Betul. Okey, faham. Dan kalau kita lihat sekarang ni gubahan yang dihasilkan oleh Izzati ni dah macam nak hampir siap sebenarnya, betul? Betul. Memang sangat-sangat cantik dan menarik kerana olahan bunga yang digunakan juga ada pelbagai jenis. Mungkin Izzati boleh beri sedikit tips kepada penonton kita sebab yalah kadang-kadang ada yang teringin nak membuat gubahan hantarannya sendiri. Tetapi apa perkara pertama yang mereka perlu tahu untuk membuat gubahan hantaran ni? Okey, untuk membuat gubahan hantaran menggunakan bunga artificial, saya cakap kos dia sama seperti bunga fresh. Baik. Jadi untuk kalau para bakal pengantin nak order untuk nak buat sendiri artificial, saya suggestkan untuk ambil sewa saja sebab kalau ikutkan macam bunga ni mahal, sama seperti harga fresh flower. Ya, betul. Tetapi untuk permintaan fresh flowers tu pun masih ada lagi? Masih ada juga. Cumanya macam tu lah saya cakap tadi, kalau tempat pengantin tu dekat, ya, kita boleh ambil. Kalau jauh macam Melaka saya pernah dapat, memang kita saja cari yang dekat lah. Sekali sampai-sampai hantarannya bunga layu lah pula. Kita risau yang tu. Kita takut layu di dalam kereta. Layu, betul. Tak sampai lagi. Dan kalau Izzati boleh kongsikan juga kan dari segi harga, sebab bajet sekarang ni memainkan peranan yang penting juga untuk mana-mana bakal pengantin nak buat tempahan hantaran. Jadi kalau untuk gubahan bunga penuh seperti yang Izzati tengah kongsikan sekarang ni, agak-agak anggaran harganya dalam berapa ringgit? Okey, di Peter Plush, harga kami berdasarkan jenis dulang yang dipilih oleh bakal pengantin. Itu istimewanya. Kalau pengantin minat bunga yang vas-vas banyak-banyak, macam bunga yang kepuk-kepuk, tapi bajet yang minimum, contohnya seperti dulang dia geometri ni, hanya RM35 sedulang. Baik. Melainkan kalau dulang masih seperti ini, RM45. Baik. Dan ini pun sebenarnya dah hampir siap, betul? Betul. Okey, kita masih ada lagi kesempatan masa. Mungkin Izzati boleh kongsikan juga laman sosial untuk perniagaan Izzati gubahan hantaran ni. Okey, Izzati aktif di Instagram @peterplush. Ataupun boleh WhatsApp Izzati di 013 474 5842.
Tapi kalau untuk buat online kelas tu ada ke juga Izzati buat untuk mengajar mereka di luar sana macam mana sebenarnya nak membuat hantaran, ada ataupun tidak? Oh tidak, sebab Izzati pun masih lagi belajar. Kalau masih lagi belajar tetapi hasilnya macam profesional seperti di depan ni, kalau dah betul-betul jadi bukan belajar tu, saya tak tahulah macam mana. Okey, baik. Ini sedikit sebanyak antara idea dan inspirasi yang kami boleh kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda lihat, tinggal letak sahaja barangan hantaran tersebut di atas dulang ini dan secara tak langsung ia telah pun menaikkan lagi keserian dulang ini. Apa yang pasti, kami harapkan kepada bakal pengantin di luar sana untuk menjadikan perkongsian kami pada hari ini sebagai inspirasi anda untuk membuat dulang hantaran. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Izzati Zulkifli dari Petals Plush di atas perkongsian Izzati dan juga dari Janah Latif thehantaran.nj. Baik, ini sahaja dapat kami kongsikan berkenaan dengan dulang hantaran. Rina? Tengok dalam tempoh masa Yana berborak-borak dengan Izzati, dah siap dah Janah dengan duit hantaran dan juga cincin kahwinnya. Cantik tak? 2 in 1. Saya tolong letak rama-rama je. Tapi cantik rama-rama itu sebenarnya. Baik, ini dia hasil yang mungkin anda boleh jadikan pilihan untuk hantaran anda di majlis bahagia anda. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Wanita Hari ini. Pastinya kita dalam segmen tajaan tak lain tak bukan kita nak berkongsi dengan anda tentang produk-produk hebat daripada V Asia bersama kita Datuk Azri. Apa khabar Datuk? Baik, sihat Rina. Sihat, alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok kat depan ni ada produk-produk hebat daripada V Asia. Mungkin Datuk nak kongsikan. Okey, terima kasih Rina. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari ini. Rina, saya rasa bersyukur dapat bersiaran lagi pada hari ini. Dan sebenarnya Rina bercakap mengenai kesihatan. Kesihatan adalah anugerah yang paling tak ternilai sekali bagi saya. Ianya tidak dapat diukur dengan kekayaan atau kemewahan yang kita ada, Rina. Dan sebenarnya antara tanda-tanda kesihatan kurang baik adalah seperti kita susah tidur malam, kerap buang air, kemudiannya kerap dahaga, luka lambat baik, dan badan kita cepat lemah. Dan kalau kita tengok video di kaca TV, ini adalah permasalahan biasa yang berlaku di kalangan warga emas, mak-mak kita. Tak kurang juga Rina. Orang-orang muda juga kadang-kadang ada masalah kesihatan, cepat letih, lesu, kurang bertenaga. Dan alhamdulillah Rina, saya mendapat maklum balas yang baik daripada pengguna-pengguna V Asia yang mana mereka mengamalkan Platinum Ring V Asia ni, keadaan kesihatan mereka bertambah baik daripada semasa ke semasa, yang mana pengambilan secara teratur dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Dan saya juga yang mendapat maklum balas dari pengguna yang mana mereka gunakan secara teratur, dia orang kata kurang dah jarang nak kena penyakit seperti sesama, demam dan sebagainya, yang mana saya percaya mencegah lebih baik daripada merawat, yang mana khasiat buah-buahan yang terbaik kita gunakan dalam Platinum Ring ni Rina. Bahan-bahan yang terbaik seperti madu, yang mana madu kita guna daripada sumber terbaik daripada Yaman. Kemudiannya kita juga bawakan ekstrak buah goji yang terbaik daripada Brazil dan juga khasiat buah delima daripada Turki. Rumusan-rumusan yang terbaik ini kita gunakan dalam Platinum Drink ni, yang mana ianya sangat tinggi dengan khasiat antioksidan. Sebab apa Rina pentingnya antioksidan ni? Antioksidan ni sangat baik, yang mana pertamanya dapat membantu memerangi radikal bebas. Sebab apa radikal bebas inilah yang menyebabkan penyakit berbahaya dan sebagainya. Kemudiannya antioksidan juga boleh menyebabkan kita nampak lebih muda daripada usia sebenar. Dan juga ia dapat membantu memperbaiki sel-sel dalaman kita supaya lebih sihat, lebih cergas dan juga bertenaga. Dan kalau kita perhatikan disebabkan oleh kata orang tu kurang menitik berat soal penjagaan makanan, soal kesihatan, kita bukan saja nampak lebih tua daripada usia sebenar, tetapi kesihatan kita kurang baik, cepat letih, tak bertenaga dan sebagainya Rina, yang mana kalau kita tengok daripada pola pemakanan yang mana kurang menitik beratkan makan makanan manis, berlemak, berdaging, yang mana semuanya boleh menyebabkan masalah kesihatan. Jadi bagi saya cara yang mudah untuk mendapatkan kesihatan yang baik ialah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat, seimbang, dan jangan lupa dapatkan Platinum Drink ni yang mana dapat membantu memberi tenaga dan juga kata orang tu membekal nutrisi dan juga vitamin yang mencukupi untuk tubuh badan anda. Dan Platinum Drink ni harga dia RM99, kaya dengan pelbagai khasiat dan juga buah-buahan yang terbaik, diperkaya dengan 60 khasiat herba, buah saya kira formulasi yang terbaik diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah. Saya kira mereka yang mengamalkan Platinum Drink ni seawal pengambilan mereka dapat merasai
keberkesanan seawal botol yang pertama dan harga dia RM99 Rina, boleh didapati di toko-toko jamu yang berhampiran, boleh beli secara online dan cara pengambilan yang sangat mudah, hanya 15 hingga 30 ml setiap kali pengambilan dan sesuai sangat untuk semua peringkat umur Rina, bukan saja nak berusia, kita pun masih boleh amalkan Platinum Drink ni dan seterusnya. Bila kita amalkan Platinum Drink ni pada waktu pagi sebagai sumber vitamin dan mineral, jangan lupa waktu malam kita juga boleh minum jus khasiat lega, yang mana saya kira jus khasiat lega ni sangat-sangat baik intipati dia. Kalau anda lihat kat depan ni saya bawa buah peria kemudiannya lemon dan juga bawang putih. Seperti mana kita ketahui khasiat bawang putih ni Rina dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Peria bertindak sebagai phytoinsulin yang mana mengandung phytoinsulin dapat membantu mengembalikan kata orang tu stabilkan paras gula dalam tubuh badan dan seterusnya bawang putih seperti mana kita ketahui kata-kata dia dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan dan yang mana Rina tak kurang juga lemon bertindak sebagai ramuan detoksifikasi semula. Jadi kalau kita nak masak buah-buah ni, nak proses dan sebagainya agak susah, anda boleh dapatkan jus khasiat lega ni sangat mudah, sangat praktikal. Amalkan setiap kali sebelum tidur, 15 minit sebelum tidur dapat merasai kebaikannya Rina, yang mana perlawasan kita lebih baik, lebih lancar badan rasa lebih ringan dan harga jus khasiat lega hanyalah serendah RM55 sahaja. Sama juga cara pengambilan sangat mudah setiap kali sebelum tidur. Sangat-sangat mudah Rina. Kalau waktu pagi sebelum sarapan boleh dapatkan Platinum Drink ni untuk membekal tenaga dan juga vitamin yang mencukupi untuk tubuh badan anda. Waktu malam minum jus khasiat lega. Dan satu lagi Rina, untuk mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang lebih ideal, jangan lupa minum Orange Fiber V-Asia ni. Harga RM35 yang mana saya kira pengambilan serat sangat penting untuk tubuh badan, yang mana mengikut kajian, serat yang mencukupi untuk setiap individu adalah di antara 25 hingga 30 gram setiap hari. Walau bagaimanapun Rina, kita ni kurang mengamalkan serat menyebabkan kadang-kadang ada masalah susah untuk lawas, sembelit bentuk badan tak menawan, perut semakin buncit dan sebagainya. Jadi cara yang paling mudah untuk mengekalkan bentuk dan juga berat badan yang ideal adalah dengan mengamalkan serat yang mencukupi. Salah satunya anda boleh dapatkan Orange Fiber V-Asia ni, yang mana dalam ni Rina sangat mudah sebab apa, ada rumusan fiber, vitamin C dan juga collagen yang mana sangat baik juga untuk kecantikan kulit anda sangat mudah, ekspres, sebab apa, all in one. Itu dia. Dan satu lagi yang terakhir Rina, waktu malam jangan lupa, kalau nak rasa lebih selesa, kalau nak kurang rekahan, nak kurang stretch mark kesan selulit, jangan lupa guna dia lotion panas asli, harga RM26. Lotion ni sangat-sangat baik sebab apa, memberi kesan hangat yang berpanjangan yang mana dalam ni ada ramuan seperti halia, bawang putih, kemudiannya aloe vera, kulit kayu manis, halia bara yang sangat-sangat panas tu sangat baik untuk kecantikan kulit anda, membantu mengurangkan rekahan, stretch mark anda boleh sapu pada bahagian yang kata tu berlemak, perut buncit dan sebagainya. Sangat selesa. Jangan lupa dapatkan rangkaian produk V-Asia di toko-toko jamu yang berhampiran. Bagi anda yang nak informasi lebih lanjut, nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492. Rina, secara ringkasnya untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh jangan lupa dapatkan Platinum Drink yang berharga RM99, jus khasiat lega RM55, kemudiannya Orange Fiber ni RM35 dan juga lotion panas asli RM26. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V-Asia baru beli. Sebab apa, V-Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Baik, itu dia produk-produk hebat daripada V-Asia. Lengkap penerangannya daripada Datuk. Apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi kehebatan produk daripada V-Asia. Baik, kita nak berhibur bersama dengan lagunya Ragu-Ragu. Silakan. Genggam tanganku, apa kau rasa? Kesungguhan yang mungkin sulit terucap. Apa kau ragu setiap waktu kau bertanya akan cintaku padamu? Jangan pernah kau ragu, ku selalu di dekatmu. Ku hanya seleluahkan rasa hatiku. Jangan pernah kau ragu, ku selalu merindukanmu. Ku hanya sulit ungkapkan rasa hatiku. Tatap mataku, apa kau lihat?
kesungguhan yang mungkin sulit terucap. Jangan pernah kau ragu, ku selalu di dekatmu. Ku hanya sulit luahkan rasa hatiku. Jangan pernah kau ragu, ku selalu merindukanmu. Ku hanya sulit ungkapkan rasa hatiku. Hey! Ku hanya sulit luahkan rasa hatiku. Jangan pernah kau ragu, ku selalu merindukanmu. Ku hanya sulit ungkapkan rasa hatiku. Jangan pernah kau ragu, ku selalu di dekatmu. Ku hanya sulit luahkan rasa hatiku. Ku selalu merindukanmu. Ku hanya sulit ungkapkan rasa hatiku. Wow, Nana Shimi dengan lagunya Ragu-Ragu. Apa khabar Nana? Alhamdulillah sihat. Alah, kecil, manis, comel je orangnya. Okey Nana, lagu Ragu-Ragu ni jadi tongue twister pula. Dah rilis 7 bulan yang lalu. Betul. Dan sekarang dah ada 1 juta tontonan di YouTube. Tahniah akan mengucapkan. Thank you so much. Okey, tapi kenapa baru sekarang datang ke WHI nak mempromosikan lagu ni? Mungkin boleh kongsikan sikit. Okey, sebenarnya hari tu kan MCO dan Nana orang cakap bagi peluang, ada rezeki untuk join satu program reality. So Nana fokus dengan tu dulu, baru sempat nak promo dan datang ke WHI. Wah, tapi dahsyatlah, baru datang tapi dalam tempoh 7 bulan tu dah mencecah 1 juta tontonan. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, tapi Ragu-Ragu ni mungkin boleh ceritakan sikit ceritanya tentang apa dan ditulis oleh siapa? Okey, lagu ni asalnya komposer Indonesia, Nadia Fatira. She's also a singer. And cerita dia macam sangat straightforward pasal cinta. Straightforward pasal cinta. Adakah ia berkait rapat dengan kisah peribadi? Nana Enggak ada. Kok begitu ya? Tak ada ya? Tak ada. Okey. Tapi apa sebenarnya yang Nana sendiri cuba sampaikan menerusi lagu ni? Adakah ia berkenaan dengan pasangan yang bercinta harus ada rasa ragu-ragu antara satu sama lain? Macam mana? I would say kalau diceritakan pasal lagu ni sendiri, dia nak cakap I'm always here for you. Jangan ragu-ragu kat saya. I love you. Gitu. Jadi sebenarnya jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Percayakan saya. Yes. Okey, tapi Nana juga dikenali menerusi lagu Hantu dan Buaya. Betul? Ya, Okey. Tetapi bagaimana sebenarnya Nana melihat lagu-lagu ataupun karya-karya Nana selepas ini untuk menjadi berjaya seperti lagu Hantu dan Buaya tu? Okey, sebenarnya itu bergantung pada rezeki dan kita tak boleh nafikan sebenarnya dia ada macam orang cakap wave lah. Wave macam sekarang ni ada yang minat lagu lo-fi, ada yang minat genre rock. Dia macam ikut trend. So I would say kena pandai tahu selok-belok dalam industri itu sendiri dan bagi peluang untuk actually dengar apa yang pendengar sendiri nak dengar kat luar tu. Yes. Dan untuk Nana secara peribadi, adakah selepas ini akan mencuba genre-genre lagu yang baharu ataupun masih lagi mengekalkan genre yang sebegini? Okey, sebenarnya Nana daripada pada mulanya Nana actually ballad. Ballad
and then masuk pada Hantu Buaya which is a bit pop. Ragu-ragu ni pula is a bit pop R&B Indonesian vibe. And actually Nana pun dah menghasilkan sebuah karya yang belum ready lagi kita nak release, tapi bila tu? InsyaAllah soon lah, I'm not sure. Tapi memang something different juga. Seronok dengan Nana sebut hantu dan buaya tadi. Keluar suara. Kelakar Sarawak kami. Kelakar Sarawak tu tadi. Okey, baik. Untuk Nana, mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada peminat setia Nana yang dah mengikuti perkembangan kerjaya Nana sampai ke hari ini. Okey, kepada anda semua, especially official Nana Shimens, Nana just nak ucapkan ribuan terima kasih sebab sudi menyokong Nana dari dulu sampai sekarang. Even yang baru mengenali Nana, harap korang terus support and also love you. Social media sedikit nak dikongsikan? Okay, my social media is Nana Shimi. Make sure jangan salah, NANAASHEME. Ada 2 A kat Nana. Yes, 2 A. Okey, baik. Kami juga ucapkan selamat maju jaya kepada Nana. Semoga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat dan diterima ramai. All the best untuk Nana. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Thank you. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali lagi bersama kami di WHI Extra. Okey, ini kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan sesuatu yang saya kira penting untuk golongan ibu bapa yang mana mementingkan kejayaan anak-anak. Bila sebut saja tentang kejayaan anak-anak, ibu bapa mana yang tak utamakan pencapaian akademik mereka? Kan, Yana? Betul. Namun apabila pencapaian akademik diutamakan, aspek perkembangan sifat-sifat peribadi dan nilai-nilai murni sering terabai. Dan baru-baru ini satu kajian mendapati kunci kejayaan masa hadapan anak-anak sebenarnya terletak pada sifat cekal atau grade. Kajian tersebut dinamakan The Great Advantage dan diterajui oleh Milo Malaysia di mana 80% pendidik dan majikan bersetuju bahawa sifat cekal merupakan faktor penentu yang akan mendorong anak-anak mencapai kejayaan jangka masa panjang yang bermakna. Malah menurut kajian itu juga, 3 daripada 4 pendidik percaya bahawa keseimbangan akademik dan aktiviti ko-kurikulum amat penting untuk menentukan kejayaan. Jadi di sini boleh dirumuskan bahawa keseimbangan akademik dan ko-kurikulum yang dipacu oleh sifat cekal dapat mendorong anak-anak ke arah kejayaan. Namun apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan cekal? Sudahkah anak-anak kita diterapkan dengan sifat cekal? Bagaimanakah cara terbaik untuk memupuk sifat cekal dalam anak-anak sejak mereka kecil lagi? Jawapannya dalam laporan The Great Advantage di www.milo.com.my. Sehubungan itu juga, satu sidang forum dalam talian akan menyusul yang menampilkan barisan panel yang terdiri daripada pakar pendidikan serta wakil sektor korporat dan pekerjaan. Menarik ni. Jadi ibu bapa di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk menyertai perbincangan Great atau cekal dengan mengikuti The Great Advantage Forum dibawakan khas oleh Milo yang bersiaran secara live di laman Facebook Milo Malaysia pada 3 Disember 2020. Saya ulang, pada 3 Disember 2020 dari 9 hingga 10 malam. Ini bagi anda yang mungkin nak tahu lebih lanjut, bolehlah terus ke websitenya pada 3 Disember ini. Kita pun dah sampai kepada penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton setia kami. Mudah-mudahan apa sahaja perkongsian yang kita bawakan untuk WHI Extra ini memberi manfaat untuk semua, terutamanya untuk bakar Raja Sehari. Termasuklah Rina. Baik, untuk isu nanti kami akan kembali bersama Fatin dan juga Sugita yang akan membincangkan tentang dunia kecantikan kerjaya siapa. Menarik topik ini. Jadi pastikan anda jangan lupa temu janji anda bersama Wanita Hari Ini pukul 12.30 hari. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.